Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Zawir Berusdin daripada Diploma Pendidikan Islam di Kolej Pengajian Islam Marsah Johor. Sekarang ini saya akan memberi sedikit huraian tentang perbezaan individu dan faktor mempengaruhinya. Pengenalan. Psikologi adalah satu tingkah laku manusia yang dibuat secara sistematik dan saintifik. Psikologi mengkaji tingkah laku manusia dengan menggunakan data dan prinsip yang telah dihimpunkan dengan teliti. Selain itu, psikologi adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia ataupun haiwan. Manakala psikologi juga adalah salah satu kajian saintifik tentang tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata ataupun tersembunyi. Sesuai pada segi perbezaan individu. Yang pertama, perbezaan individu merujuk kepada variasi, iaitu apa yang menjadikan kita unik dan berlainan. Daripada paparan 2001 memberi maksud, manusia membeza dari segi jantina, berat, bentuk, badan dan kesihatan faktor persekitaran pula, seperti gaya hidup keluarga, sosioekonomi dan keluarga. Ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Aspek-aspek perbezaan individu ada 9. Yang pertama ialah fizikal, kognitif, emosi, tingkah laku, sosial, rohani, bakat, perwatakan dan penggunaan bahasa. Mari kita lihat yang pertama, iaitu perbezaan individu dari segi aspek fizikal. Setiap individu mempunyai perbezaan dari segi fizikal dan jasmani yang akan mempengaruhi sifat-sifat individu tersebut. Fizikal antara lelaki dan perempuan dapat boleh dilihat dengan mata kasar, dengan mana lelaki berbadan tegap, gagah, kuat dan sebagainya. Manakala perempuan pula bersifat lemah lembut, penyayang, rajin dan berdisiplin dalam pelajaran. Yang kedua iaitu perbezaan individu dari segi aspek kognitif ataupun mental. Pendekatan kognitif adalah satu pendekatan yang menekankan pada proses mental, segala urusan mengenai aktiviti yang melibatkan berfikir termasuk dalam bilang kognitif. Kognitif mempunyai 6 tahap atau aspek, iaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan penilaian. Kepulauan cara berfikir secara logik, bertutur dan berbahasa, mengira dan berimajinasi. Yang keempat, iaitu perbezaan individu dari segi aspek emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat dituju ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada ataupun takut terhadap sesuatu. Setiap emosi individu terbahagi kepada dua, iaitu bersifat positif dan bersifat negatif yang tergolong ke dalam dua kategori sama ada membina atau merosakkannya. Yang kelima iaitu perbezaan dari segi aspek tingkah laku. Tingkah laku bermaksud perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang dikeluarkan oleh seorang individu. Sebarang perbuatan dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung dan secara sedar atau separa sedar, serta yang boleh diperhatikan, diukur, dinilai oleh tindakan manusia diklasifikasikan sebagai tingkah laku. Perbezaan individu dari segi aspek sosial. Sosial adalah proses dan cara untuk berhubung maupun berinteraksi dengan secara atau berkelompok. Ia juga satu cara berinteraksi secara dua hala antara satu sama lain, sehingga menunjukkan hubungan yang berulang dalam kehidupan manusia. Ia juga berbeza aspek sosial, dapat dilihat membezakan kelas sosial, latar belakang budaya, sejarah dan status ekonomi. Perbezaan individu dari segi aspek rohani ataupun nilai. Wujudnya perbezaan rohani ini disebabkan terhadapnya perbezaan budaya
dengan kepercayaan masing-masing. Aspek ini adalah lebih universal dengan hubung tubuh badan, minda dan jiwa. Perbezaan rohani ini juga terdapat faktor yang mempengaruhinya seperti bakat atau minat, perwatakan, penggunaan bahasa dan sosialisasi. Seterusnya ialah perbezaan individu dari segi bakat ataupun minat. Setiap individu mempunyai bakat dan minat yang tersendiri. Seperti contoh, seorang pelajar akan mempunyai minat dalam subjek pembelajaran seperti subjek matematik, sains dan lain-lain. Dengan subjek ini tersebut merangkumi mengira dengan nombor serta menyelesaikan masalah matematik dengan mudah dan kompleks. Subjek matematik ini ialah sistem logik serta keupayaan berfikir secara logik dan mudah untuk menyelesaikan. Hal ini kerana subjek ini mempunyai minat dalam diri seorang pelajar. Seterusnya ialah perbezaan individu dari segi aspek perwatakan. Perwatakan mempunyai 3 perwatakan. Yang pertama ialah extrovert. Extrovert ialah seseorang yang pendiam dan tidak banyak bergaul dengan orang ramai. Tetapi ia mempunyai kelebihan dan tersendiri iaitu pandai meneliti perwatakan seseorang. Yang kedua ialah introvert. Introvert ialah banyak bercakap atau suka bergaul. Jadi perwatakan jenis ini mudah untuk berkawan dengan siapa sahaja. Kelebihannya pula ialah pandai memberikan idea dalam kumpulan perbincangan dan orang boleh faham dengan apa yang hendak disampaikan. Seterusnya kita lihat daripada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ialah faktor bakar. Bakar ialah ciri biologi yang ditentukan oleh gen tidak dapat diubah oleh persekitaran. Yang kedua ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ialah elemen yang berada di luar diri seseorang. Okey, kesimpulan di sini ialah tiada diskriminasikan dalam menimba ilmu dan seseorang itu unik dan mempunyai kebolehan tersendiri. Dan akhir sekali perbezaan individu membawa kepada keunikan. Inilah sahaja daripada saya untuk menjelaskan tentang perbezaan individu pada segi aspek dan faktor yang mempengaruhinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.